Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kamu akan bersama dengan cikgu untuk subjek Bahasa Melayu tahun 1. Kita akan belajar tentang kata kerja pasif. Ini cikgu nak pada akhir pembelajaran nanti kamu mesti boleh membina ayat menggunakan kata kerja pasif dengan betul. Kamu semua buka buku teks muka surat 44. Kita akan belajar kata kerja pasif. Cuba kamu perhatikan gambar di hadapan kamu. Gambar ni, soalan pertama yang cikgu akan tanya, kalau kamu tengok gambar, keadaan gambar ni dekat mana? Dekat mana kelas? Okey, semestinya gambar ni dekat bilik. Kenapa dekat bilik? Kerana ada meja, ada almari, ada katil. Gambar ni jadi dekat bilik, dekat sebuah bilik. Bilik siapa kita tak tahulah. Okey, jadi apa orang-orang dalam bilik ni sedang lakukan? Masing-masing sedang membuat kerja, mengemas bilik. Okey, masing-masing sedang mengemas bilik. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu tu atas gambar. Okey, ada ayat ni cikgu copy dekat sini. Okey, jom kita baca sama-sama. Ini bilik Rizal. Bilik ini dikemas oleh Rizal. Dia dibantu oleh ayah, ibu dan kakaknya. Jadi bilik tadi bilik siapa? Bilik Rizal. Okay, siapa yang membantu Rizal tadi? Orang-orang dalam bilik tu. Okay, ada ayah, ibu dan kakaknya. Okay, jom kita tengok gambar tadi balik. Okay, cuba kamu tengok gambar ni. Tadi dah baca ayat. Okay, yang mana satu Rizal? Ni Rizal, ayah Rizal. Ni ayah dia. Ibu Rizal, ibu dan kakak Rizal. Okay, masing-masing ni sedang membantu Rizal mengemas biliknya. Okay, masing-masing sedang membantu dia lah. Okay, jadi dekat sini ada kata kerja. Ada kata kerja. Yang tertulis dalam kotak berwarna biru tu merupakan kata kerja. Okay, jadi cuba kamu tengok. Rizal dekat sini apa yang dia sedang buat? Cikgu nak kamu teliti betul-betul gambar Rizal ni. Rizal tengah buat apa? Rizal sedang menyusun buku. Nampak ni? Dia sedang menyusun buku. Dia pegang buku tu, dia susun. Dia masukkan. Okey. Yang kedua, ayah Rizal. Ayah Rizal sedang buat apa? Dengan kain dekat cermin. Okey. Ayah dia sedang mengelap tingkap. Okey. Ibu Rizal sedang buat apa dengan baju ni? Baju dalam almari sedang menyangkut baju. Kakak Rizal sedang, kalau pegang menyapu tu sedang buat apa? Sedang menyapu sampah. Okey, jadi masing-masing ni sedang menolong Rizal mengemas bilik. Okey, jadi dalam ayat yang kamu baca tadi, cuba kamu kenal pasti kata kerja pasif. Tahu tak apa itu kata kerja pasif? Okey, jom kita tengok. Okey, jadi cikgu nak dalam ayat yang kamu baca tadi, cuba kamu kenal pasti kata kerja pasif. Tahu tak apa itu kata kerja pasif? Okay, jom kita tengok. Ayat ni, ayat yang kamu baca tadi, ada dua perkataan berwarna merah. Kenapa perkataan ni berwarna merah? Kenapa dia tak warna hitam macam yang lain? Okay, kerana perkataan berwarna merah dikemas dan dibantu merupakan kata kerja pasif. Okay, nanti cikgu terang kat kamu macam mana untuk kamu kenal pasti kata kerja pasif. Okay. Di sini cikgu nak bagi tahu dulu kenapa perkataan ini berwarna merah, kerana dia kata kerja pasif. Cara untuk kamu kenal pasti kata kerja pasif ialah di hadapan kata kerja mesti ada imbuhan di. Di hadapan kata kerja ni mesti ada imbuhan di. Jadi perkataan asal dia dibantu. Okay, jadi bila jadi kata kerja pasif, dia akan jadi tambah di hadapan kata kerja. Jadinya dibantu.
Yang kedua, kemas. Okey, bila jadi kata kerja pasif, dikemas. Di mesti duduk di hadapan ayat. Di mesti duduk di hadapan kata kerja. Bila kata kerja pasif mesti ada di hadapan kata kerja. Okey, sekarang cikgu nak kamu kenal pasti kata kerja pasif dalam gambar tadi. Dah siap? Dah jumpa berapa kata kerja pasif dalam gambar? Okey, dekat sini cikgu dah keluarkan, tapi cikgu hanya keluarkan 3 sahaja kata kerja pasif. Yang pertama, dilap. Dilap. Siapa yang buat tadi dilap tadi? Ayah kan? Ayah. Ayah mengelap tingkap. Okey, nanti macam mana penggunaan dilap ni dalam ayat nanti cikgu ajar. Okey, yang kedua, disangkut. Siapa yang buat ni? Okey, Ibu Rizal. Yang ketiga, disusun. Rizal yang lakukan tadi. Rizal yang menyusun buku. Okey, kita tengok macam mana penggunaan di hadapan kata kerja. Okey, cuba kamu tengok di sini persamaan penggunaan di hadapan kata kerja. Bila adanya imbuhan di hadapan kata kerja, maka terjadinya kata kerja pasif. Ada imbuhan di ni. Di. Okay, jadi semua ada imbuhan di, maka dia ialah kata kerja pasif. Tadi kamu dah kenal pasti kata kerja pasif dalam gambar ni kan? Okey. 3 kata kerja pasif yang cikgu bagi kat kamu tadi. Yang pertama, dilap. Ayah Rizal yang lakukan. Dilap. Yang kedua, disangkut. Ibu Rizal yang melakukan. Yang ketiga, disapu. Seterusnya, disusun. Okay. Kesemua perkataan di dalam kotak berwarna biru ni merupakan kata kerja pasif. Kenapa dia kata kerja pasif? Kerana dia mempunyai imbuhan di hadapan kata kerja. Kena ingat tu. Kalau ada imbuhan di hadapan kata kerja, semua ialah kata kerja pasif. Kamu semua dah faham ke kata kerja pasif? Okay, tips yang cikgu bagi tadi, kalau nak tengok kata kerja pasif, mesti ada imbuhan di hadapan kata kerja. Okey, mari kita tengok maksud dia dengan lebih terperinci. Apa ni kata kerja pasif ni? Okey, jom kita baca sama-sama. Okey, kata kerja pasif terhasil akibat daripada perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Ayat aktif bila bertukar menjadi pasif, terus kata kerja tu terus bertukar. Kita kena tambah di pada kata kerja tu. Okey, cuba kita tengok contoh ni. Contoh yang cikgu ambil ni contoh dalam gambar kamu juga. Okay. Ayah sedang mengelap cermin tingkap. Ada gambar ayah tadi kan? Ayah Rizal. Okey, ayah sedang mengelap cermin tingkap. Ni ayat yang biasa kamu buat. Kamu menggunakan imbuhan Okey, mengelap. Okey, kamu menggunakan imbuhan Jadi, ni merupakan ayat aktif. Bila kamu tukar menjadi ayat pasif, kata kerja juga perlu ditukar. Okey. Jadi, cermin tingkap dilap oleh ayah. Nampak tak? Terus tukar. Dia jadi dilap. Kita tak guna dah mengelap. Okey. Terus kita tukar jadi dilap. Okey. Di mesti duduk di hadapan kata kerja. Okey. Jom kita bina ayat. Cikgu nak ajar kamu cara nak bina ayat dengan betul. Itu objektif pembelajaran kamu hari ini. Kena ingat, kamu mesti boleh membina ayat menggunakan kata kerja pasif dengan betul. Okey, semua dah bersedia ke untuk bina ayat? Okey, fokus pada buku kamu tadi, buku teks kamu. Okey, cikgu nak bersama dengan kamu mesti ada pensel dan juga buku latihan. Okey, boleh cuba buat dalam buku latihan tu. Okey, jom kita buat sama-sama. Bina ayat pasif mesti ada objek di hadapan ayat, diikuti dengan kata kerja pasif dan juga subjek. Kamu tengok macam mana? Objek ni apa sebenarnya? Cikgu dah terang dah sebelum ni. Objek mestilah benda.
Tak kisahlah apa-apa jenis benda sahaja. Okey, mesti duduk di hadapan. Diikuti dengan kata kerja pasif iaitu apa-apa sahaja kata kerja mesti ditambah dengan imbuhan di hadapan. Lepas tu kamu letak satu kata kerja. Dan juga yang terakhir mesti diikuti dengan subjek. Subjek ni merupakan pelaku. Siapa yang buat? Kalau macam dalam gambar tadi kamu tengok Rizal ke, ayah dia ke, ibu ke, okey, tu merupakan subjek, pelaku. Cikgu harap kamu dah faham kot tips ni. Okey, mesti ada benda di hadapan, objek, tambah kata kerja pasif, tambah tak payah tulis. Ni tips cikgu. Okey, nanti tulis terus je. Okey, diikuti dengan kata kerja pasif dan juga subjek. Kita tengok contoh yang cikgu bagi. Kamu tengok, kamu letak buku teks depan kamu tu dan kamu cuba buat ayat. Tengok macam mana cikgu tunjuk. Okey, yang pertama cikgu guna kata kerja pasif disangkut. Okay, kata kerja pasif disangkut. Okey, dekat disangkut tu, dalam kotak berwarna biru tu, kamu tengok ada benda apa dekat disangkut tu? Ada baju kan? Okey, jadi baju merupakan benda. Baju duduk depan. Baju ialah benda, objek. Okey, letak dulu baju. Lepas tu, ambil kata kerja pasif, cikgu kata disangkut. Siapa yang sangkut? Okey, oleh ibu. Pelaku dia ibu. Ibu yang sangkut baju. Tu ayat aktif kita. Ibu menyangkut, ibu sedang menyangkut baju. Tu ayat aktif kita. Okey, bila jadi pasif, baju disangkut oleh ibu. Faham kan? Okey, ayat yang kata kerja pasif yang kedua. Cikgu guna disusun. Tengok disusun, tengok dekat Rizal tu, dia sedang susun buku dekat rak. Okey, jadi objek dia kat situ buku. Kena ada objek dulu, buku dulu dekat depan. Buku, lepas tu diikuti dengan kata kerja pasif dekat situ. Disusun. Siapa yang susun buku? Rizal. Okey, boleh? Yang ketiga. Okey, kita buat sama-sama. Nanti lagi dua cikgu nak kamu buat. Okey, yang ketiga. Okey, mesti objek di hadapan. Sampah. Kataan disapu cikgu guna. Sampah. Disapu oleh siapa? Siapa yang sedang sapu sampah? Kakak. Faham kot? Tiga ni je. Objek, kata kerja pasif dan subjek. Tulis terus je. Jangan letak tambah ni. Tambah ni simbol cikgu je. Okey, jadi kamu tulis terus macam mana cikgu buat. Okey, cikgu nak cuba kamu buat lagi dua. Okey, jom kita ulang kaji balik. Daripada awal pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar tentang kata kerja pasif. Okay, kata kerja pasif mesti ada imbuhan di hadapan kata kerja. Ingat balik itu. Okay, nanti kamu boleh tengok semula video yang cikgu tunjuk tadi, macam mana nak bina ayat. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh guna tips cikgu. Ketiga-tiga perkara yang penting. Yang pertama, untuk bina ayat mestilah ada objek di hadapan, iaitu benda. Letak benda dulu dekat depan ayat kamu tu. Diikuti dengan kata kerja pasif yang ada imbuhan di dalam buku teks kamu tu. Betul, tulislah. Okey, kata kerja pasif tu. Yang ketiga, siapa yang buat? Okey, oleh siapa? Siapa yang lakukan? Cikgu harap kamu boleh faham pembelajaran kita hari ini dan cikgu harap kamu boleh bina ayat dengan betul.